Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Alhamdulillah. Di kullaha. طيب الكفارة عشان ايه؟ لا أنا كمان تأخرت، أنا جئت قبل قليل. Syukur pada Allah SWT, kita direzekikan oleh Allah. Sonok cakap Melayu direzekikan Allah SWT bertemu pada hari ini untuk kita membaca hadis-hadis Rasulullah yang seterusnya daripada kitab Jam'un Nihayah fi Bad'il Khairi wal Ghayah karangan Syekh Ibnu Abi Jamrah, atau nama betulnya Syekh Abu Muhammad Abdullah bin Sa'd bin Ahmad, yang dikenali dengan nama Ibnu Abi Jamrah, yang meninggal dunia pada tahun 695 Hijriah. Semoga Allah SWT memberikan keberkatan kepada kita dan menyampaikan pahala sekiranya ada, moga-moga ada, diberikan, disampaikan kepada pengarang, dan semoga ianya menyebabkan pengarang gembira dengan kita lalu mendoakan kita di alam barzahnya. Allahumma amin. Kita satu umat yang kita ini saling kait-mengait, saling berkait dan saling berterusan bersilaturahmi dengan kaum muslimin, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Berkawan dengan roh. Sebab roh tidak mati, yang mati jasad. Pakai kata para ulama, kematian itu sebenarnya adalah perpindahan daripada hidup kepada hidup, daripada kehidupan yang tidak jelas, yang banyak benda kita tak tahu, kepada kehidupan yang makin jelas, sebab sudah tidak lagi ada hijab. Okey, alhamdulillah, kita masuk kepada hadis yang seterusnya, hadis yang ke-82. Cuma sebelum takut saya terlupa, saya dah tanya pada Ustaz Yasir, kelas kita pada hari Selasa terpaksa kelas Al-Arba'in terpaksa dibuat sedikit perubahan lah. Sebab sebelum ni saya tak ada kelas apa hari Selasa. Sekarang dah ada kelas. Syekh Said Shaltut akan buka kitab baru, kitab fiqh, kitab Umdatus Salik. Dan susahlah saya nak meninggalkan, sebab saya datang ke sini bukan untuk mengajar, saya datang untuk belajar. Dan saya dah mengadu kat syekh saya, banyak sangat kelas syekh, kena kurangkan sikit kot kan, biar saya dapat tumpu saya belajar saja, bukan mengajar. Syakautu ila syaikhi Syekh Said Shaltut su'a waqti fa arsyadani ila al-istimrari. Jadi saya kata kena teruskan juga, tak boleh berhenti mengajar, kena mengajar juga. Jadi bila begitu, saya nak ikut kelas di sana, di Darrasah, dan kadang kelas kita di sini pun habis lewat. Jadi saya dah bincang dengan, tanya Ustaz Yasir, saya setuju. Kelas kita still yang sama, tapi kita bukan lagi ikut waktu solat, kita bermula ikut waktu jam. Main 5.30 saya akan start. Main sebelum maghrib sikit lah, tak kira lah maghrib lambat ke cepat ke, saya akan mula dengan pukul 5.30 petang. Siapa yang itulah, saya tak tahu lah waktu kita sesuai atau tidak, tapi itu je lah waktu yang saya miliki. 5.30 petang saya akan start. Saya berhenti sekitar dalam pukul 7 begitu, 7.5 minit tu saya pun terus ke Darrasah. Siapa yang nak ikut boleh lah, kita boleh pareng-pareng lah kan, kita boleh bagi-bagi seorang sikit lah kan. Sebab tiap-tiap kali nak pergi ke mana, ke Darrasah, naik Uber tu, insyaAllah satu keadaan yang lumayan, keadaan yang lumayan, nampaklah prestige, lebih berprestige. Ya Rabb, manalah tahu kan, kok orang Malaysia nak bagi sumbangan untuk duit duit Uber je kita naik kapal terbang tu kalau ada. Okey, kita masuk kepada hadis yang ke-72. Jadi bermula hari Selasa ni, kita punya kelas start pukul 5.30 lah, 5.30 petang. Bagi siapa yang ikut kelas Arba'in 5.30, saya akan berhenti campur dengan solat apa semua kan. Kita akan berhenti sembang maghrib, lepas sembang isyak. Lebih kurang dalam pukul 7 tu saya akan berlabuh pergilah, meninggalkan sahabat, berterbangan ke Darrasah, ke Sahah At-Tariqah As-Siddiqiyah Syazuliyah Ad-Darqawiyah di sana. Okey, saya pun tak tahu dekat mana tempatnya. Katanya dekat dengan makam Imam Dardir. Dah pernah pergi dah? Tak apa. Boleh kita pergi sekali kalau nak pergi.
Wa anhu, kita masuk pada hadis yang ke-72 pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bi isnadina al-muttasil ila sayyidina al-imam Ibn Abi Jamrah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, wa nafa'ana Allahu bi ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i jam'i nihayatihi wa sa'ir musannafatihi wa syurrahiha, Allahumma amin. Qala rahimahullahu azza wa jalla an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala rajulun la atasaddaqanna bi sadaqah fa kharaja bi sadaqatihi fa wada'aha fi yadi sariqin fa asbahu yatahaddatsuna tusaddiqu ala sariq fa qala Allahumma lakal hamdu la atasaddaqanna bi sadaqah fa kharaja bi sadaqatihi fa wada'aha fi yadi zaniyatin fa asbahu yatahaddatsuna tusaddiqal laila ala zaniyah faqal Allahumma lakal hamd ala zaniyatin la atasaddaqanna bi sadaqah fa kharaja bi sadaqatihi fa wada'aha fi yadi ghani fa asbahu yatahaddatsun tusaddiqu ala ghani faqal Allahumma lakal hamd ala sariqin wa ala zaniyatin wa ala ghani fa'utiya faqila lah amma sadaqatuka ala sariqin fala'allahu an yasta'ifa an sariqatihi wa amma zaniyatu fala'allaha an tasta'ifa an zinaha wa amma al-ghaniyyu fala'allahu an ya'tabir fayunfiqa mimma a'tahu Allah. Hadis yang ke-72 ini menceritakan tentang kisah yang pernah berlaku pada zaman satu ketika dahulu sebelumnya zaman Nabi SAW. Ketika ini Nabi menceritakan perkara gaib, perkara yang pernah berlaku pada zaman satu ketika dahulu. Dalam keadaan kisah ini pula tak ada dalam cerita-cerita orang lain. Tak ada mungkin dalam Taurah juga tak ada, Injil pun tak ada, tapi Nabi cerita kepada kita benda yang pernah berlaku pada zaman umat-umat terdahulu yang kita sendiri pun tak tahu di manakah kisahnya, siapakah orangnya, cuma Nabi menceritakan tentang apa yang pernah berlaku satu ketika dahulu. Jadi di sini sebahagian macam kata Syekh Husri, di sini menunjukkan bahawa Nabi menceritakan berdasarkan apa yang Nabi lihat sewaktu Nabi di alam ruh. Dan mungkin juga, tak mustahil juga kalau kita fikir-fikir, mungkin juga Allah yang mewahyukan kepada Nabi peristiwa ni. Nabi tak melihat peristiwa tu, tetapi Allah yang mewahyukan kepada Nabi berlaku begini-begini, lalu Nabi pun cerita kepada kita. Tapi dalam masa yang sama, tidak mustahil juga bahawa Nabi menceritakan kepada kita apa yang Nabi lihat sewaktu Nabi di alam ruh sebelum Nabi dilahirkan oleh ibu Nabi. Sebab tu kata Syekh Husri bin Rushdi, kalau kita tengok ayat Quran, contoh Allah Ta'ala sebut dalam Quran, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah anda wahai Nabi melihat apa yang telah Allah lakukan kepada ashabil fil, kepada tentera Abrahah? Dia dalam kata Syekh Husri, Allah sebut apa? Alam tara, tidakkah kamu telah melihat wahai Nabi? Sedangkan Nabi lahir selepas peristiwa itu. Maka kata Syekh Husri, ayat ini menunjukkan bahawa Allah ingin menyatakan apa yang pernah berlaku pada Nabi sewaktu Nabi di alam ruh, iaitu Nabi pernah melihat peristiwa itu secara roh lah. Jadi Nabi melihat apa yang berlaku. Sebab tu Allah sebut alam tara, tidakkah kamu sendiri telah melihat wahai Nabi apakah yang telah Allah lakukan kepada ashabil fil. Sebab ada juga ulama faham maksud alam tara ay alam ta'lam, tidakkah kamu tahu, orang bagi tahu kepada kamu. Tapi kata Syekh Husri, kalau Allah nak sebut begitu boleh sangat alam ta'lam. Tapi kenapa Allah sebut alam tara? Sebab Allah nak memberitahu kepada kita bahawa Nabi ini, bukan kisah Nabi ni bermula setelah Nabi berusia 40 tahun. Peranan Nabi bermula pada 40 tahun, tidak. Peranan Nabi adalah semenjak daripada diciptakan alam. Sebab Nabi adalah merupakan rahmatan lil alamin, dan seawal-awal makhluk yang diciptakan oleh Allah adalah Nabi. Nabi merupakan rahmat, maka peranan Nabi bermula sebelum kita semua ada, iaitu sebagai rahmat bagi seluruh alam. Segala rahmat yang kita terima semua ya melalui perantaraan Nabi SAW. Allah yang memberi, namun Nabi yang mengagih-agihkan, Nabi yang menguruskan.
Jadi sebab tu di alam ruh dulu Nabi sudah melihat apa yang berlaku. Okey. Tapi ini mungkin tafsiran ni mungkin orang tak perasan dan mungkin orang pun jarang dengar. Tapi inilah yang disebut oleh Fadilatul Syekh Yusri bin Rusdi, sebab alam ini tidak akan mampu untuk bergerak kalau tanpa rahmat. Dan Allah telah menyatakan wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami telah mengutuskan anda wahai Nabi sebagai rahmat. Alam memerlukan rahmat. Maka rahmat yang Allah Ta'ala sebutkan adalah Nabi. Maksudnya Nabi SAW sebagai makhluk yang mula-mula Allah ciptakan secara roh. Secara jasad memang sebelum Nabi-Nabi lain dulu, Nabi Adam, Idris, Nuh. Tetapi secara roh kita sendiri pun lebih awal wujud kita daripada sekarang ni. Saya lahir 1980. Tapi sebenarnya saya telah ada semenjak bersama Nabi Adam lagi. Saya sudah berada dalam sulbi Nabi Adam. Saya saja ke? Tak, kita semua. Semua kita. Cuma pada alam dunia ini kita mula diciptakan, mula dizahirkan sesuatu, kita dilahirkan oleh ibu kita. Tapi roh kita lebih awal. Bahkan Allah menceritakan apa yang pernah berlaku ketika Allah menyatakan kepada kita semua, alastu bi rabbikum. Kita semua kata apa? Bala. Ingat tak? Tak ingat. Tapi Allah menceritakan benda yang kita tak ingat sebenarnya berlaku. Maksudnya ketika kita masuk alam kubur nanti, bila terbuka semua hijab, betul lah. Mula kita teringat balik apa yang berlaku sewaktu kita di alam ruh dahulu. Jadi hadis ini Nabi tak kata akhbarani Allah Azza wa Jal. Jadi di sana ada dua kemungkinan, sama ada wahyu daripada Allah Ta'ala, Nabi tak tahu tapi wahyu daripada Allah, atau Nabi sendiri menceritakan apa yang Nabi pernah saksikan sewaktu sebelum Nabi dijelmakan sebagai seorang manusia, ketika Nabi dalam bentuk ruh, di alam ruh dahulu. Lalu kata Rasulullah SAW, qala rajulun, ada seorang lelaki telah berkata, la atasaddaqan nabi sadaqah, saya benar-benar akan memberikan zakat. La atasaddaqannya kalimah sadaqah ini, saya benar-benar akan bersedekah dengan satu sedekah. Sedekah ni ada dua kemungkinan makna, sama ada sedekah pemberian biasa atau sedekah dengan maksud zakat. Tapi kalau ikut zahir cerita ni, dia adalah seakan-akannya zakat, ataupun satu pemberian yang besar lah, satu pemberian yang sangat besar. Sebab dia sampai kata, aku benar-benar la atasaddaqanna. Lam tu lam takkid, nun tu pun nun takkid juga, dua kali takkid. Maknanya dia nak kata, saya betul-betul, kata orang KL, saya memang akan bagi gila-gila punya pemberian. Macam tu saya memang tu dah tinggi dah. Saya betul-betul akan bagi satu pemberian yang gila-gila punya lah. Memang gila punya pemberian. Kata orang faham, bapak punya pemberian. Sikit bapak je, orang faham suka ke bapak. Ustaz Azim lah tu orang faham tu. Sikit bapak besar, semuanya bapak, mak tak jumpa bila. Maknanya betul-betul dia akan satu bagi pemberian yang sangat-sangat besar. Lalu dia pun keluar membawa pemberian ataupun sedekah tadi. Sedekah kadang-kadang masuk pemberian semata-mata, atau dia juga masuk zakat. Tak tahulah apa yang realiti tu tak disebut dengan kita dengan jelas. Lalu orang tadi pun keluar membawa sedekah dia. Dia bawa pemberian yang dia nak bagi. Lalu dia telah memberikan pemberian itu dia letakkan pemberian itu di tangan seorang pencuri. Dia tak tahu tu pencuri. Nampak macam orang miskin, dia kata, fadal akhi, fadal. Maksudnya dia ni memang dia yang cari, dan dia tak ada target nak bagi kat siapa. Mana yang dia jumpa, dia nak bagi terus. Dia ingat orang tu layak lah terima pemberian tadi. Orang miskin lah maknanya. Rupanya kaki pencuri besar. Dia bagi kepada seorang pencuri, tapi dia tak tahu. Akhirnya heboh. Pada waktu pagi, dia bagi waktu malam. Dia bagi dalam waktu malam. Lalu pada keesokan paginya, orang mula pakai heboh. Semua pakai tulis kat Facebook. Zaman tu lah, kalau ada Facebook kan, tapi tak adalah. Semua pakai kecoh. Malam tadi boleh orang tu dah dia ada iklan dah kat orang ramai. Orang pun bakal tahu dia akan bagi satu pemberian yang ni. Semua orang menunggu-nunggu siapakah orang yang bertuah tu. Lah kali bagi kepada pencuri. Orang kata lah, hai, bagi pencuri sudahnya. Orang pakat cerita, dan dia pula tak tahu. Akhirnya dapat tahu, la ilaha illallah, rupanya saya tersalah bagi. Lalu dia pun sebut, Allahumma lakal hamd, ya Allah, bagimulah segala puji, sebab saya ingat saya telah melaksanakan ni, tapi ala kulli hal rupanya saya tersilap. Yang layak dipuji hanya mu, ya Allah.
La atasaddaqan nabi sadaqah. Dia tak putus asa, dia kata apa? Dia tak minta balik dengan pencuri tu, dia akan bagi pemberian yang macam tu juga kepada orang lain pula. Kali ni dia harapkan dia berjaya bagi sedekah dengan betul. Fa kharaja bi sadaqatihi fa wada'aha fi yadi zaniyah. Malam tu dia bagi sedekah, dia bagi pemberian. Rupa-rupanya orang yang dia bagi adalah seorang perempuan zina, seorang perempuan pelacur. Wali'azbillah min zalik. Dia ingat dia bagi betul pada orang yang betulnya, rupanya terbagi kepada pelacur. Dia tak tahu. Besok pagi kecoh juga orang ramai lah, pergi bagi kat pelacur pula. Malam sebelum ni pada pencuri. Tak kena, dia tak orang semua menunggu-nunggu lah, bagi ke pelacur sudahnya. Dia orang mengharapkan bagi kepada satu orang yang betul-betul dapat orang yang susah, orang yang baik tapi susah, kan? Mereka mengharapkan begitu. Tetapi yang berlakunya adalah sebaliknya. Lalu dia kata, Allahumma lakal hamdu ala zaniyah. Ya Allah, segala puji bagimu di atas wanita zina tadi. Maksud dia, bukan dia berterima kasih kerana Allah menjadikan wanita tu wanita zina. Tidak. Dia kata segala puji bagimu Allah ala zaniyatin. Maksud dia ala sadaqatin li zaniyah. Jadi di sana ada kalimah yang dimahzufkan dalam hadis ini, tapi difahami. Sebab kita takkan puji Allah atas maksiat. Ya Allah, syukur padamu ya Allah, engkau jadikan orang ni kaki zina. Takkan begitu kita nak kata dengan Tuhan. Maksud hadis ni tadi, ya Allah, segala-mu sajalah segala puji, padamu sajalah segala puji di atas pemberian yang telah kulakukan, yang kuberikan rupanya kepada seorang pezina. Dia dah berusaha sedaya upaya tapi tersilap bagi. La atasaddaqan nabi sadaqah. Saya kali ni akan bagi juga sedekah dengan sedekah yang besar. Saya kali ni betul-betul akan bagi sedekah. Maksudnya harap-harapnya kena kepada orang yang sepatutnya. Fa kharaja bi sadaqatihi fa wada'aha fi yadi ghani. Malam tu dia pun keluar bawa sedekah dia. Dia pun meletakkan sedekahnya pada satu orang. Dia ingat orang ni layak, rupanya orang tu adalah seorang kaya. Yang kurang asam si kaya tu terima pula tu. Kot lah orang, apa bagi-bagi? Ambil lah. Dah, saya pun orang kaya. Kurang asamnya lagi terima pula. Ada juga orang kaya begitu. Dia seronok juga orang bagi ke duit ke dia. Lalu besok paginya orang pun kecoh. Lahai, malam tadi dia pergi bagi sedekah kepada orang kaya. Orang kaya buat apa duit? Bukan dia perlukan duit. Bagi kepada orang kaya. Silap juga bagi, tak juga bagi kepada orang yang betul-betul memerlukan. Lalu dia pun kata, Allahumma lakal hamdu ala sariqin wa ala zaniyatin wa ala ghani. Ya Allah, segala puji hanya kepadamu ya Allah, atas sebab pemberian yang saya telah beri kepada orang, rupa-rupanya dia adalah pencuri, rupa-rupanya dia adalah seorang wanita zina, dan rupa-rupanya dia adalah seorang yang kaya. Maksudnya dia ikut gayanya habislah, tak adalah nak bagi ke siapa lagi. Pemberian dia punya duit dia mungkin dah lebih daripada bajet lah. Dia tak ada berkata la atasaddaqan. Kali keempat dia tak ada, dia 3 orang je. Mungkin duit dia dah habis dekat tu sebab dia nak bagi pemberian yang besar sungguh. Dan orang pakat mengata, maknanya orang ni pada zaman dulu lagi, kita buat apa benda pun akan ada makcik bebel tu. Makcik bebel yang akan terus bebel popek itu sentiasa ada. Masa Melayu kita panggil tabassal, membawang. Dalam bahasa Arab, tabassala fulanan, maksud dia apa tahu? Tabassala fulanan, maksud dia syakhsun tabassala fulanan. Seorang lelaki telah pun tabassal, telah pun membawang seorang lelaki lain. Maksud tabassal dalam bahasa Arab adalah dia melucutkan baju orang tadi, membogilkan orang tadi. Jadi kalau kita fikir-fikir pun ada juga kaitan dengan membawang kita tu. Sebab bila kita membawang, kita lucutkan habis segala dia. Seakan-akan kita aibkan dia gila-gila. Jadi ada jugalah hayabina, bukan hayabina, wali'ayazubillah minat tabassul. Rabbuna yasunna minat tabassul li ahadin. Lalu kata Nabi SAW cerita tadi, fa'utiya faqilalah. Lalu lelaki tadi telah didatangi. Lelaki tadi telah didatangi. Jadi kata Syekh Yusri bin Rusdi, iaitu seorang malaikat dalam rupa seorang lelaki telah pun mendatangi orang
tadi. Okey? Ini kefahaman Syekh Husri bin Rusdi. Okey? Sebahagian masyayikh kita pula sebut, maksudnya lelaki tadi telah bermimpi. Jadi kefahaman, tengok hadis Nabi boleh difahami dengan pelbagai kefahaman. Tapi mana satu yang betul? Wallahualam. Kalau ikut Fadilatul Syekh Husri, boleh fahamnya seorang lelaki tadi telah didatangi, iaitu dia didatangi dengan malaikat dan rupa seorang lelaki. Satu orang datang jumpa dia, rupanya orang tadi adalah malaikat. Sebahagian masyayikh kita pula berpendapat maksud didatangi tadi, dalam mimpinya dia telah bermimpi bertemu dengan seorang lelaki. Begitu. Fa'utiya faqilalah, lelaki yang bagi sedekah tadi, yang telah tersilap sebanyak 3 kali tadi, dia telah didatangi. Didatangi oleh malaikat lah maksud dia. Sama ada secara jaga atau secara mimpi. Wallahu a'lam. Lalu telah disebutkan kepada lelaki yang bagi sedekah tadi, malaikat tu sebut kepada dia, amma sadaqatuka ala sariqin fala'allahu an yasta'if an sariqatihi. Adapun sedekah kamu, sebab secara zahirnya lelaki tadi telah rugilah. Dia telah keluarkan jumlah yang sangat besar daripada duit dia. Dia niat baik nak bagi sedekah untuk bagi kepada fakir miskin yang betul-betul memerlukan. Dia tersilap. Dia rugilah kalau ikut mata manusia. Makcik-makcik bebel tu semua kata orang tadi rugi, sebab dia telah merugikan duit dia, tak kena pada orang dia. Tapi subhanallah, apa kata malaikat ni? Dia malaikat tu sebut daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sedekahmu kepada orang si miskin tadi, orang yang pencuri tadi, moga-moga dia akan rasa tidak lagi perlu kepada mencuri. Maksud sedekahmu itu telah menyebabkan dia berubah hidup dia, sebab dia bukan bagi sedekah sikit-sikit, sedekah yang sangat banyak. Jadi selama ni dia mencuri sebab tak cukup duit. Kali ni dia duit banyak. Okey, khalas, aku tak perlu curi lagi, duit aku dah banyak, aku boleh usahakan dengan cara yang betul. Jadi dengan sebab sedekah dia yang tersilap itu, dia telah menyelamatkan seorang pencuri daripada terus berada dalam kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok, silap pada pandangan kita tak semesti silap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Wa amazania, adapun wanita zina tadi, iaitu pelacur tadi, yang kamu telah bagi sedekah kepada dia, tersilap juga, fala'allaha an tasta'ifa min an zinaha. Moga-moga dengan sebab pemberian tadi, wanita tadi sudah tidak lagi memerlukan kepada pekerjaannya. Sebab dia bekerja sebagai pelacur tu sebab dia tak ada duit, dia tak ada pekerjaan. Akhirnya dengan sebab dia dapat zakat ataupun dapat pemberian sangat besar itu, dia sudah tidak lagi memerlukan kepada kegiatan haram tadi. Akhirnya dia sudah menjadi wanita yang suci dan tidak lagi terlibat dalam perkara yang jijik tersebut. Tengok, kamu tersilap tapi kamu telah mengeluarkan seorang daripada kemurkaan Allah. Wa ammal ghani, adapun si kaya kurang asam tu yang ambil duit tadi tu, fala'allahu ayya'tabir, moga-moga dia akan berfikir, mengambil ibrah, mengambil pengajaran. Fayunfiqa mimma a'tahu Allah, lalu dia pula yang akan mengeluarkan daripada harta dia untuk diberikan kepada orang yang memerlukan. Harta yang Allah bagi kepada dia, diinfakkan pula, dibagi pula kepada orang lain. Sebab dia mesti mana tahu, kau dia fikir, aku ni orang kaya, ada orang kaya boleh bagi duit kat aku, aku pun tak perlukan duit. Dia tu ingat aku orang miskin, maknanya bagus orang tu, dia tak kira siapa, nampak macam miskin je bagi tu. Yang aku ni bila lagi? Yang aku ni bila lagi? Dia tu semangat nak tolong orang miskin sampai orang aku pun ingat miskin, ngaku aku pun dapat, tapi aku pun ambil juga lah kan. Mungkin dia akan fikir, bila lagi waktunya untuk aku pula yang memberikan bantuan kepada fakir miskin. Lalu bertaubat dia daripada menjadi seorang kaya yang bakhil, bertukar kepada menjadi seorang kaya yang karim, yang pemurah, yang membantu orang lain. Tengok, sedekah yang silap pada mata orang, tetapi dia telah berjaya menyelamatkan 3 orang. Menyelamatkan orang pencuri daripada terus terjebak dalam jenayah curi itu, menyelamatkan seorang wanita pelacur daripada terus terjebak dalam dunia pelacuran, dan menyelamatkan si kaya tadi daripada terus berada dalam kebongkakan dan ketamakan dia terhadap dunia. Jadi hadis ini didatangkan oleh Nabi SAW
menceritakan kepada kita apa yang pernah berlaku kepada orang satu ketika dahulu. Sebab tu kata Fadilatul Syekh Yusri, sedekah ni bila berlaku je baik, tak ada rugi dari isu sedekah. Tak ada istilah saya bagi sedekah pada orang, silap lah bagi sedekah. Tak ada istilah sedekah yang silap. Dia dah bagi saja, dia diterima oleh Allah SWT, walau dia bagi bukan rupa-rupanya kepada orang yang tidak sepatutnya. Dia bagi kepada orang tak sepatutnya, tetap dia tidak rugi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Syekh Yusri bin Rusdi, daripada hadis ini, orang yang nak bagi sedekah, dia tidak perlu dah nak kena menyelidik gila-gila sangat. Kata Syekh Yusri. Jadi kalau ikut pandangan Syekh Yusri, sedekah di sini bukan zakat. Kalau ikut Syekh Yusri lah, sedekah di sini bukan zakat. Sebab kata Syekh Yusri, hadis ini menunjukkan orang yang dia nak bagi sedekah, bagi je. Pada mata dia orang ni layak, bagi je. Dia tak perlu nak kena nanti nak kaji orang ni macam mana. Beza dengan zakat. Zakat sebab dia ada asnaf. Sebab tu dalam bagi zakat kena pastikan semua orang tu layak ke tidak. Sebab kalau dia salah bagi, contoh dia nak bagi pada orang miskin, terbagi pada orang kaya pula kurang asam. Cara dia macam mana? Minta balik. Tapi kalau dia segan nak minta balik, segan lah pula nak minta balik kan. Selesai zakat dia? Tak selesai. Dia kena bayar sekali lagi. Sebab zakat dia tak kena kepada asnaf. Jadi itu isu zakat. Zakat lain kata Syekh Husri. Jadi dalam isu zakat, seseorang itu perlu tahari. Perlu dia selidik dengan baik. Dia perlu berhati-hati sedikit. Dia perlu bersungguh sikit untuk mengetahui siapakah yang akan menerima wang zakat dia tadi. Sebab zakat ada pemilik khusus dia. Adapun sedekah adalah kepada fakir miskin. Kalau ikut zahir nampak dia miskin, tak boleh tanya, makcik, saya nak bagi sedekah ni. Makcik betul orang miskin? Miskin. Betul ke makcik orang miskin? Betul. Makcik dapat satu hari berapa? Awak ni nak bagi ke tidak ni? Banyak sangat cakap ni. Saya pun ada maruah juga. Mungkin dia akan jadi marah pula. Jadi sebab tu dalam isu sedekah, kita bagi saja kepada orang yang kita nampak memerlukan. Katakan sebenarnya tak memerlukan sekalipun, kita sudah diterima sedekah kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, itulah antara perkara yang disentuh oleh Fadilatul Syekh Husri berkenaan dengan kisah ni. Dan saya terfikir, subhanallah, hadis ni juga mungkin dia mengajar kita, kadang-kadang ada orang tu jatuh dalam lubang maksiat sebab dia terdesak. Sebab dia terdesak. Contoh macam wanita zina tadi. Dia berzina tu bukan sebab dia suka zina. Sebab kalau dia suka zina, dapat dia banyak pun dia nak berzina lagi. Sebab dia memang seronok zina. Pencuri tadi, kenapa dalam hadis Nabi, dalam hadis malaikat sebut fala'allahu ayyasta'ifa an sariqatihi, moga-moga dengan sebab pemberian tadi dia sudah tidak lagi akan terlibat dalam jenayah curi. Maknanya dia mencuri sebab dia perlukan duit, bukan sebab dia ada penyakit suka curi. Ada juga orang begitu, dia duit ada tapi dia tak puas dengan duit yang dia ada. Dia sedap makan duit curi orang. Dia curi duit orang, baru sedap, baru rasa puas. Kalau dia beli firah masywi dengan duit dia, tak sedap sangat. Tapi kalau dia curi duit orang, dia beli firah masywi, bestnya. Ada orang begitu. Yang tu kita bagi duit pun tak selesai. Itu memang dia kena godam betul-betul lah. Kena bagi dia bantuan betul-betul supaya berubah. Dia kena ditarbiah betul-betul. Tapi dalam isu ini, yang saya terfikir sekarang ni lah, wanita yang berzina tadi, yang jadi pelacur dan juga pencuri tadi, sebab dia tak ada duit, dia terdesak. Maka dengan sebab pemberian duit kepada dia, dia dapat mengubah gaya hidup dia daripada maksiat kepada taat. Sebab kadang-kadang ada orang dia terlibat dengan maksiat sebab itu, sebab dia terdesak dan dia tak ada, dia nak cari kerja lain, mungkin dia tak ada kerja, dia tak ada peluang, dia tak dilorongkan. Sebab tu antara tugas juga kita masyarakat kaum muslimin, selain daripada kita benci pada maksiat, kita kena tengok orang yang melakukan maksiat tu sebab apa dia buat maksiat. Macam Ustaz Fadil, kawan saya di Kebaran Sufi, dia cerita pasal isu maknyah. Kerana isu maknyah ni sebab apa? Sebab dia tak ada pekerjaan. Dia tak ada pekerjaan lain. Dia tak reti nak buat kerja apa. Dia nak buka bisnes, dia tak ada duit. Kalau dia dibantu, dia contoh, dia minat gubah bunga kan? Dia lelaki tapi minat gubah bunga. Mengubah bunga tak haram.
Tapi dia tak ada duit apa semua lah kali. Dia ambil cara senang, buat cara haram gitu. Siapa nak langgan dia? Kan? Tapi di hidup dia akan sentiasa dalam dosa. Boleh terdedah pada penyakit, dosa lagi. Kau dah tua tak laku dah. Kan? Tapi kalau dia gubah bunga sampai tua orang nak gubahan dia. Kan? Jadi kalau kita sebagai sama ada kerajaan atau orang kaya, kita boleh keluarkan dia daripada dunia itu dengan kita yang bagi bantuan kepada dia. Kita bagi duit dia, kita bagi projek kepada dia supaya dia keluar daripada maksiat tu dan dia menumpu dalam bidang tu. Jadi dia pun tak ada buat maksiat dah, dan dia pun hidup dalam keadaan pekerjaan dia halal. Sebab kadang-kadang ada orang dia tak semua ada kemampuan. Mungkin kita kata tak keluar, dia cari kerja, dia tak tahu nak kerja apa. Dia nak minta kerja semua, kita tak dapat. Mungkin orang tak mau terima dia. Kan? Jadi macam mana kita ni kena pandang juga orang melakukan maksiat ni dengan pandangan rahmat. Jangan maki dia, betul lah. Maki dia memang itu yang tak payah ajar pun orang akan maki. Betul tak? Tak perlu ajar. Tuan-tuan, dah maki belum? Orang berlaku maksiat? Belum. Maki sekarang. Tak perlu ajar. Orang memang mulutnya cepat maki. Tapi yang perlu diajar macam mana kita nak pandang dia itu dengan pandangan dia adalah saudara kita. Dia adik-beradik kita dalam keluarga besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-beradik kita kalau buat masalah, takkan kita nak maki dia. Tension kita. Kita mikir macam mana nak selamatkan dia. Cuma perasaan tu mungkin hanya dalam keluarga. Dia tidak ada dalam keluarga besar kita ni. Dalam keluarga Nabi Muhammad yang besar ni kadang-kadang kita rasa dia orang lain. Dia satu keluarga dengan kita. Sebab tu antara tugas yang besar juga adalah kita dapat keluarkan dia dan dapat menyelesaikan. Manusia perlukan peluang untuk hidup atas dunia ni. Sebab tu zakat, zakat bantuan semua tu sangat ni. Macam zakat Selangor memberikan wang zakat kepada golongan ni supaya dia ada pekerjaan baru. Itu satu benda yang baik yang baik. Dia dikeluarkan daripada dunia maksiat dia sebab dia bukan suka maksiat tu. Ada orang dia memang gian maksiat tu. Waliyahzubillah. Kita bagi duit ke dia setia kat itu. Ada orang tak, dia tak reda. Tapi dia tak tahu nak buat apa dah. Itu saja. Mungkin dia pernah ada sejarah buruk dia. Orang dah tak terima dia. Nama dia dah buruk. Akhirnya dia terus dah alang-alang seluk kasam. Dia sampai ke pangkal lengan. Akhirnya dia terus hanyut begitu. Kalau boleh dibawa keluar, tengok macam ni. Orang tadi dia nak bagi sedekah tapi tersilap. Dengan sebab tersilap saja pun dia sudah keluar daripada kumpulan maksiat. Bayangkan kalau kita boleh bagi betul-betul, tapi benda ni ceritanya kepada orang kaya lah, kepada orang kaya ataupun kepada kerajaan tu sendiri. Daripada hidup bermewah, banyak lagi orang susah yang memerlukan bantuan dan perlukan. Bayangkan kalau dia berjaya dikeluarkan, dia sepanjang dia buat ibadah, siapa akan dapat pahala? Dia dan juga orang yang telah selamatkan dia. Dia berjaya didik anak dia. Semua tu adalah merupakan pahala tak putus-putus kepada orang yang telah berjaya keluarkan dia daripada lembah maksiat. Okey, hadis yang seterusnya, wa anhu bihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza anfaqatil mar'atu min ta'ami baitiha ghaira mufsidatin kana laha ajruha bima anfaqat wa li zawjiha ajruhu bima kasab walil khazini mislu zalik la yanqusu ba'duhum ajra ba'din syai'a. Okey, hadis ni pula hadis Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Kata Sayyidatuna Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang isteri iza anfaqatil mar'ah, al mar'ah yang dimasukkan di sini adalah seorang isteri lah. Apabila seorang isteri dia telah memberikan infak, dia telah memberikan bantuan berupa makanan yang ada dalam rumah dia. Sebagai masyayikh kita, kalau orang minta sedekah ni, syekh suka bagi makanan. Sebab kalau bagi duit kadang-kadang dia sebenarnya pekerjaan. Dia kerja, dia suka minta sedekah. Dia tu mungkin dalam bank dia banyak, tapi dia ni dah berlaku Syekh Syed Shaltus ni pernah tengok satu orang minta sedekah. Lepas selesai minta sedekah, pergi ke bank tu, dia masuk dalam bank. Esok minta sedekah lagi Satu hari boleh dapat 1,000, 30 hari 30,000. Itu kalau 1,000. Kalau kurang mesti banyak jugalah kan. Maksudnya dia profession. Ada orang begitu. Orang begitu kita jangan bantu. Sebab kalau kita bagi, kita menggalakkan dia untuk terus meminta sedekah.
Sebab ada orang dia begitu, dia dah sampai hilang rasa malu dia kerja minta sedekah dan keadaan dia mampu. Sebab tu minta sedekah adalah haram. Bila boleh minta sedekah? Apabila dia memerlukan. Berapa banyak dia boleh minta untuk hari tu je. Contoh, dia memang tak ada duit langsung, dia nak makan, dia dah lapar sangat, kalau tak makan mati. Okey, dia boleh minta sedekah. Berapa dia minta sedekah untuk makan hari tu? Dia makan berapa? Okey, letaklah makan satu hari, letaklah dalam duit ringgit Malaysia, letaklah RM20, RM30. Kalau orang bagi RM40, secara fiqahnya dia kata, maafkan saya, tuan ambil balik RM10 tuan, saya perlukan RM30 je. 10 ni kalau saya ambil haram kat atas saya, sebab saya minta sedekah. Saya minta duit tuan, saya boleh minta takat 30 je. 10 ni saya kena peluang balik. Dapat meminta sedekah fuqaha macam tu, puas hati ya kan. Kita yang dengar pun, Allah beralus ya orang ni. Mengaji mana? Mengaji Azhar. Dia kata, tak apalah, kalau itu saya hadiahkan. Okey, kalau hadiah saya boleh terima tuan, sebab yang haram terima sedekah. Cuma saya dibenarkan oleh syarak kerana keperluan. Dia seperti makan bangkai lah. Dan sedekah ni macam bangkai-bangkai. Haram asalnya, tapi dibenarkan berdasarkan ala qadri ad-darurah. Fad-darurat tubihul mahzurat. Benda yang terdesak menyebabkan benda haram jadi halal, tapi mesti pada kadar yang sepatutnya saja. Okey, balik kepada cerita kita tadi. Wanita tadi kata Nabi, apabila dia telah memberikan sedekah berupa makanan yang ada di rumahnya. Orang minta ketuk rumah, tuan saya lapar sangat puan, ada makanan ke? Kadang-kadang kampung mungkin ada. Kita pun kata, ni kebetulan ada apa semua, ambil lah beras sikit bagi hadiah kat dia. Dalam keadaan ghairu mufsidatin, dia bagi sedekah tadi, dia bagi bantuan tadi, wanita yang bagi tadi, dia tidak memberikan kemudaratan. Tak adalah sampai balik rumah suami kata, mana peti ais kita, mana beras kita, mana duit kita ni, ada orang masuk rumah. Tak bang, tadi ada orang minta sedekah, sian saya bagi semua bang. Habis tu kita makan apa? Percaya ke Tuhan bang, Allah kan ada, pandailah Tuhan ganti nanti. Naya kan? Kalau suami dia pun tak kisah, tak apalah. Jadi syarat dia bagi sedekah tu secara baik, secara urufnya boleh diterima. Mai bagi ini, kalau bagi satu orang minta sedekah, dia kata kejap, suami saya memang orang kaya, kejap ambil terus apa namanya buku cek, berapa perlu kan, berapa je, dia buat sejuta cukup, sejuta boleh. Terkejut suami ni, sejuta bagi. Abang, kita kena yakin bang, memanglah yakin kan, kalau macam ni saya kena yakin duduk seorang-seorang je lah tak boleh dudukkan kamu, sejuta bagi sedekah ya. Jadi tak kena dengan uruf. Kalau bagi sekadar RM10, RM20, RM30, RM100 pun kira masih lagi dalam jumlah yang tidak memberikan kemudaratan kepada suami dia. Iza anfaqatil mar'atu min ta'ami baitiha min ghairi mufsidatin, tanpa dia memberikan ke mafsadah, memberikan kemudaratan kepada suami dia. Tapi kata para ulama, dengan syarat wanita tadi dia tahu suami dia kalau tanya pun akan izinkan. Tapi kalau dia tahu suami dia ni kebetulan la haula quwwata illa billah, memang kedokut ya amat, bagi RM1 pun kira. Kenapa bagi RM1? Abang, dalam bank kita ada sejuta bang. RM1 tu, kalau tak cukup RM1 tak jadi sejuta. Bagi RM1. Dia tu, Allah, RM1. Kalau dia tahu begitu, dia tak boleh sedekahkan, dia tak boleh bagi sedekah dengan duit suami dia. Duit dia sendiri boleh. Sebab kalau dia kata, suami aku ni bakhil dia amat, ambil juga. Ketika itu dia telah menggunakan duit suami dia secara haram. Sebab apa? Sebab yang dimasukkan dengan hadis ni, iza anfaqatil mar'ah min ta'ami baitiha ghairu mufsidah, maksud dia dalam keadaan si isteri tadi tahu suami dia mengizinkan. Sama ada suami dia sebut dengan jelas-jelas, yang barang di rumah ni kalau ada orang minta sedekah jangan tak bagi. Kita kena ingat Allah boleh bagi lebih lagi. Cuma had dia last sekali 100 yang, jangan lebih. Satu hari 100 je kan. Okey bang, okey. Disebut jelas-jelas, okey selesai. Atau dia tahu suami dia sepanjang orang ketuk rumah, suami suka bagi. Dia tahu perangai suami dia begitu. Kebetulan satu hari orang ketuk rumah, suami tak ada, dia pun bagi. Sebab dia tahu kalau suami dia ada pun suami dia akan bagi. Maksudnya secara uruf je dia tahu. Itu yang dimaksudkan dengan hadis ni. Tapi kalau kebetulan dia direzekikan Allah dengan suami yang kata orang macam ni,
kedekut yang amat, gigit jari kan. Kedekut yang amat, dia tak boleh sedekah dengan duit suami dia, sebab dia telah menggunakan duit suami dia tanpa izin suami dia. Haram. Atau dia telefon, bang, ada orang minta sedekah ni, boleh tak bagi RM1? Tak boleh. Okey bang. 50 sen je boleh. Okey, 50 sen je lagi kan. Dah suami dia bagi begitu. Orang minta sedekah tu kata 50 sen je. Minta maaf puan, kata, suami saya tak izinkan, saya tak nak bagi benda haram lah. Saya pula tak ada duit. Jadi kalau dia guna duit dia sendiri tak apa. Orang perempuan tadi guna duit dia sendiri tak apa. Tapi guna duit suami dia kena minta izin. Atau suami dia sudah izinkan, selesai lah, tak ada masalah. Kana laha ajruha. Wanita yang bagi sedekah berupa makanan daripada rumah dia tadi, begitu juga kalau dia bagi duit dan sebagainya, dia akan dapat pahala. Sebab dialah penyebab sedekah itu pergi kepada orang yang memerlukan, maka dia akan dapat pahala disebabkan sedekah dia tadi. Falaha kana laha ajruha bima anfaqat. Dia saja akan dapat pahala? Tak. Tengoknya karimnya Allah SWT ni. Betapa kita ni memiliki Tuhan yang sangat sayang kepada kita. Lepas tu kata Syekh Husni, kita kena ajar masyarakat, ya Allah ni sayang kita. Bukan ajar masyarakat, ingat Allah Ta'ala neraka macam mana, azab Tuhan maha pedih. Itu buat orang takut dengan Tuhan. Memanglah kita diminta untuk takut pada Allah, tapi kalau itu setiap hari sampai satu peringkat, serupa aku ni menyembah Tuhan yang keji nak buat naik ke orang. Tak ke pasal orang akan nampak Allah Ta'ala ni bengis, Allah Ta'ala ni jahat. Sebab kita terlupa di sebalik jalalnya Allah ada juga jamalnya Allah. Betapa indahnya Allah ni. Sebab pada Allah tu ada dua sifat, sifat jamal, sifat indah, dan juga sifat yang menggerunkan, sifat gah. Jadi kalaulah kita setiap harinya neraka, bila syurga? Jadi orang jadi putus asa kadang. Dia kena balance dulu sekali. Jadi tengoklah hadis ni. Hadis ni Allah Ta'ala dia betapa sayangnya kepada kita. Yang bagi sedekah siapa? Isteri dia cukup dapat pahala. Suami dia tak dapat pahala sepatutnya. Bukan suami dia yang bagi. Kalau suami dia dapat pahala, suami dia lah kena sedekah. Nabi sebut tak? Yang dapat bukan takat isteri, semua yang terbabit. Semua yang terbabit kepada berlakunya benda baik tadi. Jadi maknanya kita sendiri pun, kalau ada satu benda baik yang berlaku, kalau kita di antara penyumbang kebaikan tu, kita pun dapat. Subhanallah. Kana laha ajruha bima anfaqat wali zawjiha zauj. Suami kepada wanita tadi juga dia dapat pahala. Wali zawjiha ajruhu bima kasab. Sebab apa? Sebab dialah yang menyebabkan si isteri dapat bagi sedekah. Kalau suami tak bekerja, duit mana nak dapat? Jadi si isteri bagi sedekah dengan duit siapa? Duit suami. Maka oleh kerana suami tadi bekerja, ada pekerjaan, ada duit, si suami juga dapat pahala. Walaupun si isteri tak maklum bukan pun benda suami. Sebab apa? Sebab si suami telah pun mengizinkan kalau duitnya digunakan untuk sedekah boleh. Maka apabila si isteri yang bersedekah, si suami pun dapat pahala. Sebab duit itu adalah duit si suami. Takat tu saja ke? Tak. Kata Nabi SAW, walil khazini mislu zalik. Yang menjaga peti besi si suami itu pun dia juga dapat. Sebab apa? Zaman dulu biasanya orang-orang kaya ni, dia duit dia simpan di rumah. Zaman tu tak ada bank kan. Dia duit semua simpan dalam rumah, ada peti dia. Siapa yang akan jaga duit-duit ni? Isteri jaga rumah apa semua, dia pun bos juga lah isteri ni, bos di rumah. Tapi dalam masa yang sama dia ada pekerja dia ada tukang gaji dia, sama ada hamba dan sebagainya. Jadi bila si isteri, ada orang ketuk rumah, ada orang minta sedekah, dia akan kata apa? Kamu pergi ambil duit. Dia mengarahkan siapa yang pergi buka pintu besi tu, yang pergi buka kotak tu. Si pekerja tadi lah, sama ada hamba tadi, dia yang pergi ambil. Lepas tu siapa yang akan bagi kepada orang minta sedekah? Biasanya dialah yang akan bagi. Dialah yang pergi buka, dia yang akan bagi. Tapi dia sekadar melaksanakan perintah si tuan dia. Kalau tuan dia tak bagi, dia tak akan bagi. Sebab bukan duit dia, dia pun duit kan? Hamba pun duit sebenarnya. Sebab tu dalam zaman dulu hamba boleh dijual beli. Tengok, awak belajar betul-betul, saya nak jual awak ni biar harganya tinggi sikit. Sebab hamba yang cerdik mahal sikit harganya daripada hamba yang bingung kan. Jadi dia tu sendiri duit. Jadi dia sebenarnya, kalau kira-kiranya ikut dengan akal kita, dia tak dapat pahala kot.
Dia bukan buat apa pun. Tapi kita miliki Allah yang sangat sayang kepada kita. Semua benda baik, siapa saja terbabit, walaupun dia sebenarnya sekadar pelakon tambahan saja, tetap dia akan dapat pahala. Subhanallah. Kata Nabi, orang yang menjaga khazinah tu, orang yang menjaga perbendaharaan duit tuan rumah pun, dia pun dapat pahala macam tu juga. Sama banyak pula tu, ya subhanallah. Walil khazini mislu zalik, dia akan dapat pahala macam tu juga. Sebab apa? Dia merupakan alat kepada tersampainya sedekah itu kepada si miskin. Si isteri, sebab dia yang mengizinkan, dia yang mengarahkan secara jelas. Suami, sebab duit tu duit suami. Jadi suami pun dapat, isteri pun dapat, si khazin pun dapat. Tapi dalam masa yang sama, tidak berkurang pula pahala setiap seorang di kalangan 3 orang ni. Semua sama pahala, walaupun yang bagi adalah orang adalah si isteri peringkat awalnya. Dialah yang mengeluarkan arahan. Jadi dari sinilah kita tahu sebenarnya Allah Ta'ala sangat suka nak bagi pahala kepada kita. Sebab itu sertailah kebaikan walau sedikit. Hari ni lagi senang, zaman hari ni lagi senang. Share, ada maklumat baik kita bagi tu kat kawan, ada program kita bagi tu kepada kawan. Yang buat design saja boleh banyak berapa banyak pahala dia akan dapat. Sebanyak orang yang datang, sebanyak itu dia dapat. Mungkin dia tak datang, dia buat design je pun, dia pun tak datang. Tapi dengan sebab dia bagi tahu orang pakat datang, sebanyak orang yang datang, dia dapat lebih. Subhanallah. Jadi sebab tu jangan rasa rugi untuk terlibat sekali dengan kebaikan walau sekadar pelakon tambahan. Hatta sedikit pun teruskan. Sebab kita nak mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tahu kita perlukan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, hadis yang seterusnya, Al-Bukhari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini menunjukkan Imam Bukhari sahabat. Betul begitu? Tak. Maknanya di sini dinamakan sebagai al-hadis al-mu'allaq. Hadis mu'allaq adalah hadis dhaif. Hadis dhaif. Sebab Imam Bukhari bukan Imam Bukhari yang dengar tu daripada Rasulullah. Ada sanad dia tapi tak disebut sanad, maka hadis tu jadi dhaif. Tapi masalahnya ini dalam Sahih Bukhari ni. Kata para ulama, bila dikaji balik, semua hadis mu'allaq dalam Sahih Bukhari semuanya bersanad. Dan tak ada yang putus sanad. Dan semua perawi hadis yang tak disebut nama tu semuanya siqah. Jadi kata para ulama, semua hadis mu'allaq, hadis yang Imam Bukhari tiba-tiba keluar sebut qala Rasulullah, tak sebut pun wa anbi qala hadatsana fulan qala fulan an fulan qala sami'tu, tak ada sebut gitu. Terus kata qala Rasulullah, Nabi telah bersabda. Sedangkan Imam Bukhari tidak sezaman dengan Nabi. Mesti ada tok guru dengar pada tok guru sampai pada Nabi. Tak disebut nama orang-orang tu. Dia punya jalur sanad dia tak disebut. Siapa individu yang telah bertanggungjawab menyampaikan hadis Nabi start dari sahabat turun ke tabi'in, turun ke tabi'in sampai kepada Imam Bukhari, tak disebut namanya. Maka hadis ini adalah hadis dhaif sepatutnya. Sebab kita tak tahu dia punya sanad. Sebab mungkin antara perawi itu seorang yang hafalan dia tak kuat. Jadi kenapa kita nak pakai kata hadis ni sahih ataupun hasan? Jadi kalau ikut asal, hadis mu'allaq dia adalah hadis dhaif. Cuma oleh kerana yang sebut ni siapa? Imam Bukhari. Siapa lagi? Imam Muslim contohnya. Dan Imam Bukhari, Imam Muslim telah mensyaratkan bahawa semua hadis yang beliau datangkan dalam kitab Sahih Bukhari semuanya sahih. Maka setelah dikaji, para ulama kaji, memang ada sanad, kemudian tak terputus, seterusnya semua mereka adalah thiqah. Maksudnya statusnya adalah kuat. Jadi hadisnya jadi hadis sahih. Jadi hadis mu'allaq dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim diistimewa sikit. Kalau ikut kaedah jadi dhaif, tapi bagi Sahih Bukhari juga Sahih Muslim dia tidak jadi dhaif. Tapi dengan syarat Imam Bukhari sebut dalam bahasa yang tidak menunjukkan ada dhaif. Imam kata qala Rasulullah, sebut begitu. Tapi kalau Imam Bukhari kata ruwiya, diriwayatkan bahawa Nabi bersabda, di situ hadis itu Imam Bukhari datang bukan dengan tujuan nak kata hadis itu sahih, tapi Imam Bukhari datang sekadar begitu, ada hadis cuma dia tidak kuat. Jadi dalam Sahih Bukhari
sebarang hadis yang bersanad semuanya kuat. Sebarang hadis mu'allaq Imam Bukhari kata qala Rasulullah, tak sebut pun ruwiya anna Rasulullah SAW qala, dikatakan. Tak ada bahasa macam tu. Yang disebut qala Rasulullah, Nabi telah bersabda, menunjukkan kuat ayat tu. Maka yang ni jadi hadis sahih. Tapi kalau Sahih Bukhari ruwiya, Imam Bukhari sebut begitu, dikatakan bahawa, diriwayatkan bahawa Nabi bersabda begini, maka hadis itu Imam Bukhari datangkan bukan nak beritahu bahawa hadis itu sahih, tapi sebenarnya nak beritahu hadis ini lemah, cuma adalah orang yang meriwayatkan hadis ini, cuma statusnya lemah di sisi Imam Al-Bukhari, ya. Al-Bukhari qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man akhadha amwalan nasi yuridu itlafaha atlafahullah. Ini hadisnya. Nabi bersabda, barang siapa yang telah mengambil harta orang, harta manusia, tujuannya adalah supaya dia nak menghancurkan harta orang tadi, dia berhasrat untuk menghancurkan harta orang tadi, maka apa yang dia akan terima pada Allah? Atlafahullah, Allah yang akan binasakan dia. Orang yang dia mengambil harta orang dengan niat untuk menjahannamkan harta orang tu, apa balasan dia? Allah akan takdirkan satu hari dia yang akan binasa. Maknanya ketika ini tak boleh kita bersedekah kalau sedekah kita menyebabkan hancur orang lain. Satu orang suami, dia ada anak-anak, dia ada isteri, orang minta sedekah, ambil semua duit saya, ambil. Allah ada. Habis anak-anak makan apa ni? Isteri kata, bang, kita tak ada makan, awak puasa. Anak-anak bang, saya puasa. Dia jadi apa? Dia bagi sedekah benda sunat, dia buat benda haram, iaitu tidak memberikan infak kepada keluarga. Sedangkan memberikan infak, bagi makan, bagi minum, bagi pakaian, bagi tempat tinggal kepada anak isteri adalah wajib. Macam mana dia boleh buat benda yang sunat sedangkan benda wajib dia tinggalkan? Sepatutnya dia kena tumpukan yang wajib dulu. Macam kita dah, duit ada, kerja bagi sedekah. Lepas tu kawan kata, duit sewa, duit sewa tak ada, tunggu minggu depan. Kalau ada duit tu saya bayar. Kawan berbulu je pandang. Bila ada orang minta sedekah, rajin sangat bagi sedekah. Yang ni wajib ni, bayar sewa rumah ni, siapa nak tanggung? Dia kata, awal nanti ya. Nampak? Dia berniat apa? Dia ada niat untuk menghancurkan harta orang lain, menghancurkan tanggungjawab orang lain, keperluan orang lain. Apa kesannya? Atlafahullah. Sebab tu tak boleh kita bersedekah kepada orang sampai bawa kepada menghancurkan tanggungjawab yang wajib yang lain. Atau kalau satu orang dia nak minta duit orang, saya tak ada duit Ustaz, nak pinjam boleh? Boleh? Dia pinjam, tapi dia niat, aku dapat je duit ni, kalau aku kaya lepas ni pun aku takkan bayar. Aku sakit hati dengan dia, tapi pinjam duit kawan tu, tapi dengan niat dalam hati dia kata dah tak nak bayar. Kalau dia sebut awal-awal, tak apa, saya nak pinjam duit tapi saya tak nak bayar, boleh? Kalau dia sebut jelas, tak apa, ambil tak apa, tak nak bayar tak apa, selesai lah kan. Ini dia pinjam, nanti saya bayar ya, dalam hati, mampuslah engkau, kalau aku dapat duit aku tak bayar. Apa yang berlaku? Dia ambil duit orang dengan niat nak menghancurkan harta orang tadi, memberikan kemudaratan kepada orang tadi, selesai. Allah akan balas dia. Kau buat niat jahat kepada orang, Allah akan balas dengan benda yang sama. Kamu niat nak hancurkan harta orang kan, nanti Allah akan hancurkan kamu. Sebab tu kalau kita tengok, balasan yang Allah bagi kepada kita adalah sebagaimana cara kita dengan orang. Ar-Rahimun yarhamuhur Rahman, man yasara musliman yasarahullah. Tengok, Allah balas tu sebiji macam tindakan kita kepada makhluk. Sebab tu kalau kita nak Allah buat baik kepada kita, buat baik kepada makhluk Allah. Jangan buat jahat dengan makhluk Allah. Sebab kalau kita buat jahat dengan makhluk Allah ni, siapa kepala dia? Siapa keluarga dia? Siapa ketuanya? Allah. Semua makhluk ni adalah keluarga Allah. Semuanya di bawah biaya Allah SWT. Kita buat lebih kurang dengan makhluk Allah, Allah akan balas. Sebab tu dalam hadis disebut, man akhadha amwalan nas yuridu itlafaha atlafahullah. Siapa yang mengambil harta manusia, dia niat untuk menghancurkan harta orang tadi, Allah akan balas dengan Allah yang akan menghancurkan pula dia selepas itu. Illa ayyakuna ma'rufan bisabri. Ini bukan hadis Nabi, ini huraian Imam Al-Bukhari. Hadisnya daripada mana?
daripada man akhadha amwalan nas yuridu itlafaha atlafahullah. Lalu Imam Bukhari mendatangkan huraian, kata beliau, illa ayyakuna ma'rufan bis sabri fayu'thira ala nafsihi walau kana bihi khasasatun ka fi'li Abi Bakrin radhiyallahu ta'ala anhu hina tasaddaqa bimalihi wa kadzalika athara al-ansarul muhajirin. Melainkan, kata Imam Bukhari, sekiranya dia itu dikenali sebagai orang yang sabar dan dia mengutamakan orang lain lebih daripada diri dia, sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kan Sayyidina Abu Bakar pernah bersedekah dengan apa? Dengan semua hartanya. Tak ada satu harta pun yang Sayyidina Abu Bakar tinggalkan kepada anak bini. Maknanya Sayyidina Abu Bakar telah bagi semua hartanya untuk jalan Allah, anak bini lapar. Maknanya begitu. Maknanya haram kira-kiranya, sepatutnya haram. Tapi kenapa jadi boleh? Sebab anak bini izinkan. Anak isteri Sayyidina Abu Bakar izinkan. Mereka mereka lebih seronok begitu. Tak apa, bagi Allah Ta'ala dia. Kalau yang dapat hak sudah melepaskan haknya, selesai. Jadi maknanya kalau kita nak buat macam Sayyidina Abu Bakar, memberikan semua harta kita kepada jalan Allah, bagi bersedekah pada orang, boleh minta izin dulu dengan isteri. Tanya pada isteri, macam mana yang? Saya tengok kawan kita ni susah, tapi saya tinggal nak tolong dia. Tapi kalau kita tolong dia, saya minta maaf yang, kita 3 hari 4 hari tak dapat makan, kena puasa je kita. Macam mana yang? Okey? Saya terima. Alhamdulillah, selesai isteri. Yang lain, anak pula, macam mana anak? Oh, tak boleh bah, saya tak boleh, 1 hari tak makan, tak boleh, saya kena makan. Okey, maknanya saya kena, kalau begitu semua harta saya boleh bagi pada Allah, pada orang miskin, melainkan sebahagian untuk kamu, sebab itu wajib. Anak kata tak boleh bah, abah kena bagi makan pada kami tak larat nak puasa. Abah nak puasa, puasalah. Mak nak puasa pun, saya tak larat. Ayah kata, anak derhaka. Tak, bukan anak derhaka abah ya. Ini bukan anak derhaka ayah, ini kewajipan. Ayah tak baca Sahih Bukhari ke? Dia kata, illa ayyakuna ma'rufan bisabr walastu bisabirin. Dia kata, saya tak sabar ayah, tak mampu saya nak puasa. Ayah tak apalah, memang tiap hari puasa. Mak pun lebih kurang. Saya ni tak sampai lagi tahap tu, belum sampai maqam. Maka ketika itu tak boleh dia bagi semua sekali harta dia, sebab anak dia tak izinkan. Subhanallah, Islam ajar sampai begitu sekali. Sebab apa? Konsep yang kita belajar dari Islam, la darar wala dirar. Tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh kita membawa benda yang bawa kepada mudarat. Jadi macam Sayyidina Abu Bakar, tak ada masalah. Sebab apa? Sayyidina Abu Bakar telah minta izin keluarga dan keluarga setuju. Atau apa yang dibuat oleh orang Ansar kepada orang Muhajirin, harta-harta orang Ansar bagi kepada Muhajirin, tolong orang Muhajirin. Sebab tu orang Muhajirin datang ke Madinah, tak ada duit selai sepinggang, golongan Ansar tolong, harta bahagi 2. Kau nak kira-kira tu, bukan semua orang Ansar orang kaya, ada yang miskin. Habis yang bagi tu macam mana? Keluarga dia macam mana? Keluarga ada yang melapar, tapi mereka izinkan. Kalau keluarga tak izin, tak boleh tolong, sebab menolong peringkat awalnya adalah sunat, sedangkan memberikan nafkah pada keluarga, pada anak isteri, itu adalah wajib. Wa nahan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam an ida'atil mal falaysa lahu an yudayya' amwalan nas bi'illati sadaqah. Nabi kata Imam Al-Bukhari, Nabi telah melarang, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang daripada kita merosakkan harta. Maksudnya kita menjadikan harta kita ni rosak binasa, menjadikan harta kita jadi ida'ah. Ni apa cakap Melayu kita ida'ah, hilangnya harta, boleh kita rosaknya harta, mungkin kita boleh terjemahkan begitu. Maka tidak boleh dia menghancurkan harta manusia hanya dengan alasan sedekah. Alah Syekh, bagilah sedekah kat orang tu, anak isi tak apalah, dia tak redha pun, nama dia okey lah tu. Gunakan alasan sedekah untuk buat zalim kepada orang, tak boleh. Atau, Ustaz tolong saya Ustaz, saya perlukan duit apa semua, nanti saya bayar. Nanti siap kau bagi je, aku tak bayar lah. Memang tunggulah ke akhirat, aku bayar ke akhirat, tak apa. Dia sanggup begitu. Niat sedekah, tapi niat konon-kononnya menggunakan alasan sedekah, tapi niat di hati nak merosakkan harta orang, tak boleh.
dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya. Lalu didatangkan hadis yang seterusnya, hadis yang ke-75. Seakan-akan subhanallah, macam Syekh Al-Imam Ibn Abi Jamrah tahu isu sedekah ni dah bagi semangat orang nak sedekah, orang pun nak bersedekah, tapi tak semua orang ada duit. Bila orang miskin baca hadis tadi, seronoknya saya nak bakal bagi harta kat orang miskin. Orang perempuan kalau bagi sedekah dia dapat pahala, suami dapat. Aku ni duit tak ada, sedekah benda pula. Datang tu hadiah ke-75, iaitu sedekah bukan hanya dengan duit. Kalau bagi yang miskin, dia boleh bersedekah dengan cara lain. Wa anhu bihi an Abi Burdah an abihi radhiyallahu anhu. Abi Burdah seorang tabi'in meriwayatkan hadis daripada ayahanda beliau, iaitu seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Qais, iaitu Abu Musa al-Asy'ari, Abu Burdah ayahnya Abu Musa al-Asy'ari. An Abi Burdah an abihi radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala ala kulli muslimin sadaqatun. Setiap seorang muslim dia wajib bersedekah. Ala maksudnya yajibu ala kulli muslimin sadaqah. Setiap orang muslim wajib dia bersedekah. Faqalu ya Nabi Allah, faman lam yajid. Rasulullah, kalau semuanya wajib bersedekah dengan harta, habis yang tak ada harta macam mana? Kata Nabi, qal ya'malu biyadihi fayanfa'u nafsahu wa yatasaddaq. Okey, kalau dia tak ada duit, dia kerja lah. Kata Nabi, bekerja, cari duit, berusaha, dapat duit, maka dia gunakan duit dia untuk diri dia. Dalam masa yang sama, dia menggunakan duit dia untuk bersedekah. Sebab apa? Sebab ada juga orang kaya, duit dia membanyak betul sampai dia tak perlu kerja. Jadi dia tak wajib kerja sebab dia ada duit. Dia cukup untuk biaya diri dia, biaya keluarga dia. Dia kebetulan anak orang kaya, jadi duit dia tu memang berlambak. Memang ada, saya jumpa 2-3 orang macam tu, orang Arab pun ada. Dia hidup dia cari ilmu je, dia tak bekerja. Isteri dia makan cukup sebab dia punya duit. Keluarga dia memang dia betul nenek moyang dia tu, wakaf keluarga dia gila punya banyak. Jadi dia tak perlu bekerja, tak wajib bekerja. Tak apalah sebab dia ada duit, dia bolehlah bersedekah. Habis yang tak ada duit ni macam mana? Wajib bersedekah ni kalau kita pandang dengan pandangan fiqahnya, kalau dia tak, kalau dia sampai haul dan nisab lah, baru jadi wajib sedekah, zakat. Kalau tidak, tak wajib. Okey, kalau dia tak ada duit, Rasulullah Nabi kata bekerja. Bila dia bekerja, dia ada duit. Bila ada duit, dia dapat biaya diri dia, keluarga dia, dan ada duit dia boleh bersedekah. Jadi ala di sini kata Syekh Husri, bersedekah ni wajib, iaitu dengan cara macam mana? Orang kaya bersedekah dengan harta, orang miskin bersedekah dengan akhlak. Kata Syekh Husri begitu ketika huraikan hadis ni. Ala kulli muslim, maksudnya yajibu ala kulli muslim sedekah. Setiap kita, tak kira kaya tak kira miskin, wajib bersedekah. Bersedekah dengan cara macam mana? Orang kaya wajib bersedekah dengan harta dia, cukup nisab, cukup haul, wajib dia keluarkan zakat. Itu orang kaya. Orang miskin, dia pun tak ada duit, wajib bersedekah macam mana? Bersedekah dengan akhlaknya, iaitu berakhlak baik, membantu orang dengan kemampuan kederaan yang dia ada, maka itu juga seperti dia telah bersedekah. Qalu fa illam yajid. Okeylah, dia bekerja dapat duit, akhirnya dia dapat bersedekah, dia dapat bagi imbuhan, dapat bagi bantuan kepada orang miskin. Wajib bila sampai kepada had nisab, tak wajib tapi sunat kalau dia tak sampai lagi had nisab tapi dia nak bagi sumbangan juga, okey, jadi sunat. Kalau dia tak ada juga, ya Rasulullah, macam mana? Dia cari kerja tak dapat-dapat, semuanya kena tolak. Dia pun duit tak cukup, dah duit tak cukup, lepas tu kerja pun cari tak dapat. Dia nak buat macam mana? Anda kata dia wajib bersedekah. Qalu fa illam yajid, qal yu'inu zal hajatil mahluf. Yu'inu zal hajati al malhuf. Kata Nabi, kalau dia tak ada duit, dia nak bersedekah macam mana? Dengan cara dia menolong orang yang berhajat, yang memerlukan. Orang yang berhajat dan orang tu memerlukan bantuan, dia tolong dengan
dengan apa yang dia mampu, sama ada bagi nasihat atau dia tolong dengan kederat badan dia tolong. Ada satu orang angkat barang tak larat, dia tolong angkatkan dengan kudrat dia, maka dia telah bersedekah dengan akhlak ketika itu, dengan akhlak yang mulia. Qalu fa illam yajid, ya Rasulullah, kalau dia tak mampu juga, dia ni nak tolong orang, bagi nasihat dia pun tak pandai, bagi nasihat dia pun perlukan nasihat, nak tolong orang dia pun berpenyakit, tak larat, terbaring aja, baru nak tolong menggeletar badan, nak tolong macam mana? Orang nak tolong orang pula kena tolong dia, kan? Tapi anda kata wajib dia bersedekah, ya Rasulullah. Kata Nabi, qal falyamal bil ma'ruf wal yumsik 'anil syarr fa innaha lahu sadaqah. Maka orang ini kalau dia tak mampu nak tolong orang, hendaklah dia beramal dengan amalan yang baik. Dia buat amalan yang baik. Apa yang dia mampu? Dia berzikir, berselawat, dia redha dengan ketentuan Allah. Dia buat apa saja, dia solat, dia puasa, dan dia menghalang dirinya daripada terlibat dalam kejahatan, dan dia tidak melakukan maksiat. Fa innaha lahu sadaqah. Maka ibadah dia tadi menjadi sedekah, seakan-akan dia juga telah bersedekah. Sebab tu kata Syekh Husri, orang kaya bersedekah dengan harta, orang miskin bersedekah dengan akhlak. Akhlak pula tengoklah, kalau dia boleh tolong orang, alhamdulillah. Kalau dia tak mampu, untuk diri dia bersedekah kepada diri dia sendiri. Okey. Hadis yang ke-76 yang seterusnya, hadis cerita tentang orang minta sedekah. Sebab Kang Rafi fikir balik tak? Macam Imam Ibn Jamrah bila sebut bab ni, kata hai tak boleh ni, jadikan bagi semangat orang minta sedekah ni. Infak. Kalau tak ada orang minta sedekah, siapa yang nak dia bagi infak? Mungkin orang kata baguslah, yang ada duit bersedekahlah. Macam saya pula sebagai peminta sedekah, baru berlaku pemberian sedekah tu. Kalau tak ada orang minta sedekah, macam mana nak bagi galakan? Jadi lalu Imam Ibni Abi Jamrah terus datang ke hadis, hati-hati, walaupun di sana ada tuntutan syarak supaya orang bersedekah kena ingat, sedekah hanya kepada orang yang layak. Kalau kebetulan tak ada orang layak terima sedekah, terbatallah sedekah, tak ada sedekah lah selain. Berhentilah ibadah sedekah tu, tak ada orang yang layak. Tak ada istilah kalau tak ada ni entah minta sedekah lah Syekh. Tak ada istilah minta sedekah, sebab minta sedekah adalah haram. Minta sedekah adalah haram, melainkan hanya pada kadar yang diperlukan. Okey, 76. Wa anhu bihi an Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa'atani thumma sa'altuhu fa'atani thumma sa'altuhu fa'atani thumma qala ya Hakim inna hadzal mala khadiratun hulwah faman akhazahu bi sakhawati nafsin burika lahu fihi wa man akhazahu bi israfi nafsin lam yubarak lahu fihi wa kana kallazi ya'kulu wa la yashba' wal yadul ulya khairun minal yadis sufla. Hadis ini menceritakan seorang sahabat Nabi yang bernama Hakim bin Hizam. Sayyidina Hakim bin Hizam cerita, satu hari dulu saya pernah meminta. Sa'al tu di sini bukan bertanya. Sa'al tu di sini maksudnya talab tu. Talabtul mal. Talabtu al-mal min Rasulillah. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mal, maksudnya minta Nabi bagi harta, bagi duit kepada dia, bagi pemberian kepada beliau. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Syekh Husain, suatu huraikan hadis ni iaitu selepas peperangan Hunain. Sayyidina Hakim bin Hizam ni minta daripada Rasulullah ni suatu dalam perang Hunain. Perang Hunain berlaku selepas pembukaan kota Makkah. Okey, suatu selepas pembukaan kota Mekah pada bulan Syawal, seingat saya 8 Hijriah, bulan Syawal 8 Hijriah berlaku peperangan di antara kaum muslimin dengan orang-orang Taif. Sebab orang Mekah masuk Islam, orang Taif datang daripada Taif nak serang Nabi. Nabi daripada Mekah terus bergerak menuju ke Taif
Orang Taif keluar, Nabi pun keluar sebab dia pun nak serang Nabi, dan akhirnya bertemu di mana? Di Hunain. Hunain adalah di antara perjalanan Taif ke Mekah. Di Hunain berlaku perang. Kalah mereka. Bila kalah orang Taif, mereka lari ke Taif balik semula. Nabi kejar. Nabi jadikan sebagian sahabat tunggu, sebagian sahabat pergi kejar. Pergi kejar mereka, Nabi sampai ke Taif, cuba nak buka Taif, tak boleh. Dia punya benteng kuat sungguh. Dan Nabi kata, jom kita balik. Sebab kita kepung. Mereka dalam kota, semua barang cukup. Kita tunggu kat luar, lama-lama mau kita yang tak cukup makan nanti. Kita nak kepung mereka, kononnya supaya mereka habis bekalan makanan. Mereka yang di dalam makanan cukup, peti ais banyak, makanan semua cukup dalam tu. Akhirnya Nabi kata, jom kita balik. Para sahabat kata, tak, kita kena tunggu ya Rasulullah, kita balik. Okey, tak apa, kita tunggu lah, tak menang juga. Okay, sahabat kata, Rasulullah, jom kita balik. Okey. Nabi kata, jom kita balik. Tadi dah beritahu apa-apa, tak mau dengar kan. Sebab para sahabat semangat nak buka kota Taif. Rupanya takdir Allah Ta'ala tak terbuka kota Taif masa tu. Bila Nabi balik, Nabi pun bawa harta rampasan perang di Hunain tu, bawa ke mana? Ke Ji'ranah. Bawa ke Ji'ranah. Di Ji'ranah tu yang kita berdasar dengan Masjid Ji'ranah, orang buat nak buat umrah miqat di situ. Di situ tempat Nabi agih-agihkan harta rampasan perang. Itu pun Nabi lengah-lengahkan sebab Nabi mengharapkan orang Taif tadi yang dah kalah perang tu datang semula bertemu Nabi, memeluk agama Islam. Dan Nabi pernah doakan mereka. Ingat tak dulu masa kisah dulu Nabi menyampaikan Islam yang kena baling batu di Taif tu? Jadi doa Nabi tu akhirnya makbul dalam peristiwa Taif, dalam peristiwa Hunain. Setelah tunggu, mereka tak datang-datang, maka Nabi pun mula agih-agihkan harta rampasan perang. Masa tengah dah elok agih, siap semua dah, orang Taif datang, ya Rasulullah, kami masuk Islam. Lepas tu, boleh tak harta tu balik semula ke kami? Ni harta kami ya Rasulullah, tapi kami dah masuk Islam. Nabi kata, aku tunggu tapi kamu tak datang. Jadi Rasulullah pun sebut pada sahabat, siapa yang nak bagi semula kepada pemilik asalnya, boleh bagi. Siapa yang tak nak bagi, saya ganti lepas ni. Nabi sebut kepada para sahabat ketika itu. Maksudnya sebab harta tu dah jadi milik prajurit Islam. Walaupun dia tu sebenarnya milik orang Taif, tapi mereka dah kalah perang, jadi harta rampasan perang tu sudah beralih kepada kaum muslimin. Cuma bila mereka masuk Islam selepas harta sudah dibagikan, dia tetap menjadi milik kaum muslimin. Cuma Nabi sebut pada para sahabat ginilah, siapa yang dia dapat harta rampasan perang tu, dia nak bagi sedekah, dia nak bagi hadiah kepada orang Taif, boleh. Ni saudara kita dah masuk Islam. Tapi kalau dia tak nak bagi, itu hak dia. Cuma bagi juga berapa kadar harga tu, pemberian tu berapa banyak, nanti bila dalam perang akan datang, saya dapat rezeki, saya ganti balik, kata Rasulullah. Jadi akhirnya semua para sahabat, kami bagi Rasulullah, kami bagi. Nak kata para sahabat dalam jiwa mereka bukan gila ke harta. Okey, dalam kisah itulah Sayyidina Hakim masa dibahagikan harta tu, Sayyidina Hakim minta, ya Rasulullah, bagilah saya. Minta kali pertama, Nabi bagi. Minta kali kedua, Nabi bagi lagi. Sayyidina Hakim, rupanya Sayyidina Hakim ni peringkat awalnya suka meminta-minta. Minta kali pertama, Nabi bagi. Dapat dah. Rasulullah nak lagi, bagi lagi. Rasulullah nak lagi, bagi. Dah sampai 3 kali minta tu, Nabi tahu. Maknanya Sayyidina Hakim ni ada satu penyakit, iaitu suka meminta-minta. Itu penyakit yang ada dalam sahabat-sahabat kita yang suka minta sedekah ni. Lalu apabila Nabi dah bagi kali ketiga, minta lagi, terus Nabi kata, ya Hakim, inna hazal mal khadiratun hulwah. Wahai Hakim, lembut Nabi sebut, ya Hakim, wahai Hakim, sesungguhnya harta ini adalah hijau dan manis. Hijau bukan kering, maknanya dia memang sedap lah, benda sedap dipandang. Dan manis pula tu sedap rasanya. Faman akhazahu bi saqawati nafsin burika lahu fi. Siapa yang mendapatkan harta ni secara terhormat, dia usaha atau dapat dengan sebab warisan, bukan dengan cara yang hina, bukan dengan cara minta-minta, dia dapat dengan penuh penuh bermaruah, burika lahu fi,
maka dia akan diberkati pada harta dia. Harta dia itu akan ada keberkatan. Tapi siapa yang ambil dengan dia yang mendongak-dongakkan kepala dia, saya nak je lah, saya. Dia yang mencanak-canakkan kepala dia. Maknanya dia mendapatkan harta tu dengan cara yang tidak elok, iaitu dengan meminta-minta. Lam yubarak lahu fi, maka apa yang berlaku, dia tidak akan diberkati pada harta dia. Memang dia dapat duit, tapi habis duit nanti. Duit dia tak berkat, ada je masalah nanti. Beza kalau kita dapat duit walau sedikit tapi berkat, elok, cukup je, kan selagi elok. Berbeza dengan orang dapat banyak tapi lain kali habis, ada musibah tu musibah ni, lain kali habis duit dia. Lalu Nabi kata, wa kana kallazi ya'kul wa la yashba'. Orang yang dia nak dapat harta ni tapi dengan cara yang tak elok ni, dengan cara minta-minta ni, dengan cara yang tidak bermaruah, seperti seorang yang makan tapi tak kenyang-kenyang. Makan, tak berhenti-henti. Apa yang berlaku? Qalu dia. Qalu. Makan tak berhenti. Macam makan apa? Makan kuftah tak berhenti-henti. Sekilo nak lagi, 10 kilo bantai ke seorang. Tak kenyang lagi. Apa yang berlaku? Satu hari nanti dia akan kenyang dengan mati terus. Sebab makan tak berhenti-henti. Macam tu juga orang nak lagi Rasulullah, nak lagi. Bila nak berhenti, tak nak berhenti. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Lalu Nabi pun kata, wal yadul ulia, tangan di atas lagi baik daripada tangan di bawah. Lembut tak cara Nabi tegur? Lembut cara Nabi tegur Sayyidina Hakim. Nabi kata, dah. Nabi tak tegur begitu, tapi dengan penuh lembut. Sebut nama lagi. Ya Allah, kalau Nabi panggil nama kita, melompat dah sebenarnya. Satu penghormatan besar tu. Nabi sebagai Rasul, Sayyidul Anbiya, sebut nama kita, ya khairi. Kalau sebut gitu, tak payah dengan yang lain, tak pernah yang tu, tak pernah kan. Suatu ya Hakim, lembut Nabi sebut. Dan apa yang berlaku pada Sayyidina Hakim, kalau kita tengok lanjutan hadis dalam Sahih Bukhari, selepas Sayyidina Hakim ditegur Nabi dengan lembut tu, kata Sayyidina Hakim, faqultu ya Rasulullah. Ni dalam kitab tak ada tapi kalau kita buka dalam Sahih Bukhari ada sambungan dia. Ya Rasulullah, wallazi ba'asaka bil haqq la arza'u ahadan ba'daka syai'a. Wahai Rasulullah, demi Allah yang mengutuskan anda sebagai seorang Rasul, saya tak akan minta lagi apa benda pun dengan mana-mana orang selepas anda. Anda lah yang terakhir Rasulullah. Maksudnya lepas ni saya tak akan minta dah Rasulullah. Dah dapat 3 kali tu, lepas tu Nabi tegur terus. Beliau buat satu bai'ah dengan Nabi, buat satu janji dengan Nabi, saya tak akan minta dah lepas tu Rasulullah. Dan subhanallah, Sayyidina Hakim berpegang dengan janjinya sampai beliau meninggal dunia. Kata Syekh Husi, tengok, sedikit ucapan Nabi mengubah terus hidup Sayyidina Hakim Ibn Hizam radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu. Lepas tu Nabi sama, walaupun Sayyidina Hakim peringkat awalnya ada penyakit itu, tapi dengan teguran berubah. Nak katanya sahabat Nabi ni generasi yang istimewa sungguh. Cuba generasi yang ini. Kita tegur banyak kali, Allah, tak apalah sampai masa berubahlah. Lambat kita nak ikut tapi tengok, hanya dengan satu ucapan, dan yang cakap tu Nabi lah kan. Dan masa yang sama, daripada hadis juga kita tengok sahabat Nabi ni memang generasi yang lain daripada yang lain, sangat istimewa. Generasi yang Allah pilih secara khusus menjadi satu generasi idola yang tak akan muncul kali kedua. Mereka sebaik-baik generasi yang bersahabat dengan sebaik-baik Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi pada hadis ni, kalau kita tengok dalam kisah dia, pada zaman Sayyidina Abu Bakar pernah nak bagi duit pada Sayyidina Hazim. Saya kata, aku dah janji dengan Nabi, aku tak akan ambil. Zaman Sayyidina Umar nak bagi sebab Sayyidina Hakim susah. Selepas tu ada pemberian yang Sayyidina Umar nak bagi. Saya kata, aku dah janji dengan Nabi, aku takkan ambil. Berjanji betul dengan Nabi, bawa sampai ke mati. Bahkan Sayyidina Hakim ni, kalau naik kuda, kebetulan barang jatuh, bukan minta duit ni, naik kuda, nak pergi musafir, naik unta semua, tiba-tiba barang di atas unta tu terjatuh. Kalau kita, Syekh, tolong Syekh, barang jatuh, kau nak turun balik, nak angkat balik, kan semua tu kerja kan.
Kan senang. Kalau ada kawan-kawan, tolong bagi benda tu. Tolong. Bukannya minta duit pun, nak minta tolong. Dia, orang di bawah, ambil. Dia pun angkat, letak atas. Sebab dia dah duduk atas unta atau atas kuda. Sebab dah janji dengan Nabi takkan minta, turun balik, ambil, letak atas, naik balik. Sampai meninggal Sayyidina Hakim bin Hizam. Maknanya Allahu Akbar, teguhnya janji beliau dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Sampai Sayyidina Umar kata, wahai kaum muslimin, ushidukum ya ma'asyaral muslimin ala Hakim anni a'rid alaihi haqqahu min hadzal fayaba ayakuzahu. Sayyidina Umar sampai kata, semua orang tolong jadi saksi, aku dah nak bagi duit kat dia, dia tak nak ambil. Jenuh dah tolong ambil, tak nak ambil. Kalau kita tak ada minta, tak ada di sembawa, tanya ada tak? Sayyidina Umar sampai kata, tolonglah supaya aku tidak dituhmah tidak membantu sahabat Nabi. Aku dah nak bagi, dia yang tak nak terima. Semua tolong jadi saksi, dia yang tak nak terima. Bukan aku yang tak nak bagi, dia tak nak terima. Subhanallah. Okey, inilah hadis yang 76 yang disebut oleh Sayyidina Imam Al-Bukhari, cerita tentang Sayyidina Hakim bin Hizam yang peringkat awalnya sangat suka pada harta, nak dengan sedikit teguran Nabi berubah hidupnya. Tapi sebab Nabi juga kalau kita yang tegur mungkin susah juga kan. Kalau kita tegur kawan kita mungkin payah berubah, sebab kita yang menegur pun menegur dengan geramnya lagi. Tapi dengan ikhlasnya Nabi, indahnya Nabi, berubah Sayyidina Hakim ibn Hizam radhiyallahu ta'ala anhu wa an baqiyati ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Okey, hadis yang ke-77 ada juga kaitan tu. Tapi tak apalah, kita tunggu minggu depan sebab nanti kan semua jadi geram dengan saya. Kita berhenti setakat ni dahulu, dah datang lambat, payah nak berhenti pula tu. Okey, kita berhenti setakat ni dahulu, insya-Allah. 77, hadis yang 77 kita akan bertemu dalam minggu depan biiznillah azza wa jalla. Okey, ada semua soalan sebelum kita tangguh? Allahul Karim. Ada sebarang persoalan yang ingin ditanya? Ada kemusykilan? Okey, kalau tiada, kita tangguhkan majlis kita insya-Allah dengan kita berselawat ke atas junjungan mulia Nabi alaihi salatu wasalam. Moga-moga dengan hadis yang kita pelajari sikit ni akan menyebabkan hati kita semakin bertaut dengan Nabi alaihi salatu wasalam dan akan memberikan kesan yang besar dalam hidup kita. Kalaulah tidak dengan hadis Nabi, hilang kita daripada pegangan. Kalau tidak dengan Al-Quran, dengan hadis, kita jadi manusia yang jahat. Manusia yang jahat betul dengan Allah dan Rasul. Tapi kalam Nabi dan juga firman Allah ni begitu memberi kesan kepada hati manusia. Kita dengar, semakin kita dengar, makin kita jadi orang yang rasa lebih baik. Barakahnya cahaya yang ada pada kalamullah dan juga kalam Sayyidina Nabi SAW. Moga Allah akan rezekikan kita terus mendengar kalam Nabi sampai kita dipanggil pulang oleh Allah Azza wa Jalla. Sekarang tu dahulu kita tangguhkan dengan kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga direzekikan Allah dapat bertemu dengan Nabi satu hari nanti. Allahumma amin. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka dzakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka dzakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka dzakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.